Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasallama tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita memulakan pembacaan kitab. Kita dah baca mukadimah, kita dah kenalkan tuan pengarang kitab. Kitab apa? Kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi. Kitab ini membicarakan tentang ilmu tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain. Ulama di antara ulama besar, ulama besar di tanah air kita ni. Dia ni keturunan kepada Tok Bendang Daya II, Syekh Wan Mustafa. Dan susu galuh dia ni, cicit dia masih ada lagi lah dekat dengan Kedah. Kampung Gajah Mati. Siapa dia? Pak Njang Izzuddin. Tu cicit dia. Pak Njang Izzuddin tu, kalau siapa ada kelapangan pergi Kedah, pergi ziarah. Tok Guru ada lagi. Pak Njang Izzuddin ni time-time PKP, orang duduk rumah tak boleh keluar, tahu-tahu tengok dia kat Tanah Arab. Tiba-tiba tengok kat Mesir. Minggu depan kat Mekah. Tang mana buat pasport pun tak tahu. Jalan pun macam tu. Tapi semua sebut dia. Time orang duduk rumah, dia macam-macam. Pergi ziarah ulama sana, pergi sini. Oh, dahsyat. Tu cicit ni. Pak Njang Izzuddin. Cicit daripada pengarang. Dia kira keturunan Tok Wan Mustafa. Tok Wan Mustafa ni, Syekh Ahmad Zain ni antara dia lah. Anak cucu dia lah. Nak baca balik, dah baca lah lepas kan. Dia punya manakib panjang lebar dah kita dah baca. Siapa Syekh Ahmad Zain ni, dia antara kitab yang dia karang, kitab hikmat, dia panggil Luqtatul Ajlan. Luqtatul Ajlan ni saya khatam dengan Ustaz Laidin. Dalam dia ada, apa dia? Tok Guru kita duk pakai ilmu hilang. Kita kata tak ada ilmu hilang, ada ilmu pagar rumah dia buat. Mana sahih dia akan sebut, mana yang tak boleh buat dia sebut, jangan guna kecuali terdesak. Ni Syekh Ahmad Zain. Siapa lagi Syekh Ahmad Zain? Kita tengok manakib. Memang ulama tersohor lah, tapi bagi kalangan orang-orang yang mengaji kitab tahulah siapa. Sebabnya Tok Wan Mustafa ni, dia doa malam Lailatul Qadar, dia bertemu dengan Lailatul Qadar, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, kan, jadikan keturunan aku ni, 7 keturunan aku ni wali Allah. Jadi keluarlah 7 orang, Allah Ta'ala makbulkan. Di antara kelebihan Syekh Ahmad Zain ni, waktu lahir dia, mak dia dah bermimpi. Apa dia? Mak dia mimpi ubi tu, kan, ubi tu pecah, kemudian bertaburan merata. Sama macam mana Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir pun sama juga. Dia mimpi pecahnya buah tu melata atas bumi. Jadi bila dia pergi kepada orang yang boleh mentafsir mimpi, apa dia orang kata? Kau akan melahirkan satu orang yang dia bagi manfaat seluruh dunia. Itu Imam Syafi'i. Jadi Syekh Ahmad Zain ni, waktu lahir dia pun sama juga. Dan dia orang pergi jumpa dengan orang yang pakar. Kita zaman sekarang tak ada, kan. Dan kalau cakap, orang kata sesat. Tuan-tuan, kalau kita pergi hospital, kalau dulu orang nak cam bayi,
Ada masa ke dia nak pergi tengok? Mana ada dulu. Bidan. Lahir sekali 12 orang. Lahir sekali 20 orang. Dia panggil ilmu tu ilmu gamak. Ada kitab dia panggil kitab geliga. Macam mana mengenal orang. Tengok daripada langkah. Pasal tu guru kita kalau dia tengok orang tu berjalan dari luar, nak macam apa ni, Allahyarham Pak Sumit lah. Kan? Pak Sumit, kalau orang nak pergi jumpa dia tu cukup gerun. Tuan-tuan. Sebab apa? Atas sampai bawah, luar dalam semua dia boleh tafsirkan untuk kita. Dia boleh tahu semua ilmu ni. Siapa ada ilmu ni? Daripada ulama kita ada dah. Pasal tu ulama kita berkhilaf. Kenapa Imam Abu Hanifah keluar hukum lain? Kenapa Imam Syafi'i keluar hukum lain? Ni antara sebab juga dia panggil kasyaf. Apa dia? Kalau Tok Guru saya kata dia bukan kasyaf. Dia memang ilmu. Dia panggil ilmu gamak. Ilmu kita boleh mengetahui tentang manusia ni atas sampai bawah. Ni Syekh Ahmad Zain lah. Apa lagi? Itulah sikit-sikit. Dan di antara cicit dia juga yang hidup lagi siapa? Ustaz Autad masih lagi mengajar sekarang ni di kawasan Gombak. Kalau tuan-tuan pergi belah Selayang tu, Masjid Gombak atau Bukit tu, Taman Seri Gombak. Ustaz Autad kat sana lah. Dia Khazanah Fataniyah. Tu susu galuh apa ni, keturunan ulama. Tu. Baik, kita sambung lah. Tak mau panjang lebar dah sebabnya kita dah baca dah. Memang saya baca satu manakib tu satu hari. Tapi saya ambil pendek-pendek lah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Kan? Kita ambil sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kulit depan. Ada kitab kan? Ini risalah. Ini suatu risalah. Yang amat kecil. Risalah ni tawaduknya pengarang kita lah. Disebut apa? Risalah beberapa helaian. Sedangkan kalau ikutkan kitab, dah boleh kata kitab lah ni. Kitab Faridatul Faraid. Kan? Sebab dalam ni memang banyak dibahaskan tentang ilmu tauhid. Ini suatu risalah. Ini suatu risalah. Apa dia? Yang amat kecil. Yang sifat bagi risalah ni dinamakan dengan Faridatul Faraidi fi ilmi al-aqaidi. Ini saya dah baca, jadi saya baca laju sikit. Apa dia Faridatul Faraidi? Satu juzuk daripada juzuk mutiara. Ada mutiara bertaburan. Jadi, apa dia? Faridatul Faraidi, daripada banyak-banyak mutiara fi ilmi al-aqaidi. Jadi, tuan musannif kita ni dia kutip satu di antara banyak-banyak dan diharapkan satu ni memberi manfaat kepada seluruh umat. Itu dia ibarat pada kitab ni lah. Faridatul Faraidi ni tajuk ni. Fi ilmi al-aqaidi, pada membicarakan tentang ilmu apa? Ilmu akidah. Pada bicara ilmu tauhid, kenapa sebut ilmu tauhid? Kerana nisbah kepada wahdaniyah. Kan? Kepada sifat Allah, apa dia? Esa. Pasal diberi nama tauhid, iaitu ilmu usuluddin. Ada juga disebut dengan usuluddin. Kerana awal-awal agama itu mengenal Allah. Apa dia? Usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Tu. Supaya diketahui akan usul bagi agama. Atas mazhab Imam Asy'ari Al-Maturidi. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni pun kita dah sebut. Tak apa, saya ulang sikit je. Sebab ni ada yang tak ada kitab kan. Sebelum ni kan. Terhimpun padanya, pada mana? Pada ini kitab beberapa banyak akidah. Jadi dalam kitab ni terhimpun beberapa banyak akidah. Berapa banyak tu? 20 sifat ketuhanan yang wajib kita ketahui. Kan? Kemudian 20 sifat yang mustahil.
dan juga satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi berapa tu? 41. Kan? 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang harus bagi Rasul. Jadi semua sekali ada 50 akidah lah. Tapi kita yang masyhurnya disebut dengan sifat 20. Terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah. Jadi dalam kitab ni kita akan huraikan, insya-Allah tak dalam lah. Saya pun bukan mahir sangat tuan-tuan. Saya ni jangan kata tu guru pun bukan lagi. Tapi dah suruh guru suruh baca, kita baca je lah. Jadi kalau ada salah, kita niat muzakarah, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Kan? Sikit-sikit boleh bawa buat bekalan kita kat sana. Himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah. Jadi kitab ni dihimpun oleh tuan pengarang kitab kita ni, dan dengan harapan apa dia? Mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan bahawa dimudahkan baginya, bagi ini kitab segala yang payah. Maksudnya siapa yang baca kitab ini, Tuan Musannif doa supaya apa yang terbelit dalam kepala, apa yang payah tu Allah Ta'ala bukakan futuhat. Maksud kata kita nampak, walaupun sebenarnya mengaji tauhid ni ramai orang tak nak sebab dia kata berat. Padahal tak berat. Tapi bila Allah Ta'ala buka, kita akan nampak terus. Kan? Nampak. Tapi kita tu dia doa kat sini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan kena amin lah. Mudah-mudahan dapat kita mengenal sifat-sifat ketuhanan. Adapun Allah Ta'ala kita tak dapat kenal. Nak tengok kaifiat pun tak boleh. Kan? Nak mengenali apatah lagi. Sifat-sifat ketuhanan tu pun ada juga ulama' yang kata tak sampai kalau ikutkan fikir akal kita. Tapi ulama' gagah tulis juga supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya jelas pada akal kita. Apa dia sifat ketuhanan yang kata dengan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qadim. Apa yang dikatakan kan? Allah Ta'ala tu baqa'. Jadi kita tahu sikit-sikit. Tu dia panggil qadar kemampuan ilmu kita. Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Jadi kitab ni dikarang oleh Syekh Ahmad Zain. Syekh Ahmad Zain ni kita panggil Syekh Ahmad Zain lah. Tuan-tuan boleh ingat nama ulama, senang. Ni manaqib. Siapa dia? Syekh Ahmad Zain ni guru kepada Tok Kenali. Khadarallahu ta'ala riyadi rijain bibulughil amani wa nafa'a bihadzatir risalatil muslimin. Mudah-mudahan menghijau dan menyubur taman-taman harapan. Wa nafa'a bihadzatir risalatil muslimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita niat muzakarah tuan-tuan. Saya pun nak baca ni, saya cakap terang saya pun takut nak baca ni. Sebab kitab ni ibarat dia tinggi, tapi kita ambil selapis lah kadar kita kemampuan. Sebab kalau orang yang betul-betul ada ilmu alat, dia mampu hurai kitab ni lebih dalam lagi, berlapis-lapis. Ikut pada tuan pengarang lah. Tuan pengarang ni bukan alim sikit kan. Al-alim al-alamah. Alim lagi bersangatan alim. Takkanlah selapis je. Tapi kadar kemampuan saya boleh baca selapis. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak cari lagi, kena cari guru lagi dalam lah. InsyaAllah mana yang mampu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Apa erti bismillah tuan-tuan kan? Jadi kalau erti bismillah ni kita pendekkan, tak nak panjang kat sini. Apa dia? Kita ikut kerja buat. Ini Tok Guru Haji Saleh sebut kan? Macam mana nak faham bismillah? Ikut kerja buat kita. Tuan-tuan nak buat apa? Kan? Tuan-tuan nak makan. Aku nak makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sangkutkan pada hati kita. Tu dia panggil, kita ada tempat takluk. Itu tak nak baca. Nanti tuan-tuan pening. Bagi mudah faham je. Jadi ikut cara buat kerja kita tu dia bismillah. Kan? Jadi nisbah pada musannif. Kan? Apa dia? Aku karang ini kitab. U'allifu hadzal kitab. Aku karang ini kitab bi bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Tu kalau ikut pengarang kitab. Kalau ikut kerja buat kita, kita nak buat apa sekarang tuan-tuan? Karang kitab ke? Kita nak baca kitab. Aqra'u hadzal kitab. Aku baca ini kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Jadi ikut kerja buat kita. Yang ni kena ingat lah. Kan? Tiap kali tuan-tuan nak baca bismillah, kalau nak sampai pada hati, amalkan. Apa dia? Taklukkan pada hati kita ni. Kerja tu. Bulatkan pada hati kita. Aku nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tak kaedah dia kita nak solat tuan-tuan kan? Angkat je takbir. Apa dia takbiratul ihram? Apa maksud takbiratul ihram? Diharamkan perkara-perkara yang halal di luar. Itu takbiratul ihram. Maksud yang tadi perkara tu halal. Makan halal ke haram? Masuk dalam solat jadi haram. Angkat je takbir. Terus sandarkan diri kita. Hantar segala masalah kita. Hantar segala kewangan kita. Kekurangan kita. Kelebihan kita. Riak sombong kita. Hantar pada Allah Ta'ala. Itu dia. Kan? Jadi bismillah pun sama. Kalau kita selalu duduk main amal, setiap kali nak buat kerja, aku nak buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tok Guru pesan apa? Kan? Apa ni? Macam mana? Aku nak buat kerja ni, minta izin apa dia? Minta dengan kekuatan kau aku mampu buat benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pendek ni tak datang pula. Nanti saya sebut lagi. Tapi lebih kurang macam tu lah. Maksud kata kalau kita selalu ingat macam tu. Kan? Dengan kudratmu. Apa dia? Aku buat kerja ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanpa izin Allah Ta'ala. Sebabnya akidah. Kan? Apa dia? Makhluk tak memberi bekas. Bekas yang macam mana? Sikit pun makhluk tak memberi bekas. Jadi siapa yang memberi bekas? Benda tu, mula bismillah tu kita dah kena amalkan dah. Apa dia? Aku tak memberi bekas. Ini kudrat engkau, ya Allah. Apa dia? Engkau izin aku mampu buat. Kalau engkau tak izin, aku tak boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa? Sampai ulama' buat. Kalau dalam kitab ni, tuan-tuan tengok belah kanan tu, dia tulis apa? Faedah kan? Telah menakal setengah mereka itu siapa? Ulama. Cuba tengok belah kanan kan. Faedah ni daripada bismillah ni, menakal setengah mereka itu siapa? Ulama. Bahawasanya barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim. Bila tu? 41 kali. Banyak mana? 41 kali. Kemudian dihadiah akan dia kepada empunya tubuh. Dihadiahkan kepada tubuh dia dan berkata, ia hai ahli taubah, bahawasa aku di dalam peliharaan kamu. Nampak? Tu kalau kita baca 41 kali waktu bila? Pasal tu, Tok Guru ajar kita nak tidur baca bismillah. Kita selalu amal 21 kali. Alhamdulillah lah kalau siapa boleh amal 21 kali. Kan? Pelindung diri. Tapi 41 kali pelindung daripada rumah terbakar. Rumah kena rompak 41 kali. Setiap kali nak tidur. Tuan-tuan buatlah. Saya buat 21 je. Saya cakap tu terang je berapa saya buat. Maksud kalau buat 41 lebih baik. Ni amalan sedikit. Bawah tu panjang lagi. Apa dia? Kalau kita baca bismillah tu 786 kali. Baca-baca tu bila? Baca lepas daripada subuh. Nak naik matahari tu, baca 786 kali. Kenapa 786 kali? Sebanyak bilangan huruf bismillah.
Jadi huruf hijaiyah ni, ba tu dia ada berapa nilaian? Sin ada berapa nilaian? Mim ada berapa nilaian? Alif, lam, lam, ha ada berapa nilaian? Campur semua tu 786 untuk bismillah. Sebab tu ulama' kalau ada kitab, kita baca lagi. Ulama' dia akan simpan. Dia panggil ni nasihat-nasihat lah. Antara amalan-amalan yang kita boleh buat. Kalau kata kita nak zikir kul huwallah, sebanyak bilangan huruf kul huwallah tu baca. Ikutlah berapa ribu, puluh ribu kalau mampu. Jadi sekurang-kurang bismillah 786 kali baca lepas subuh, waktu matahari nak naik, kan? 7 hari berturut-turut minum air, hilang bodoh. Buat untuk anak-anak, tuan-tuan. Nak penerang hati, minta ustaz sana. Tak ada, buat sendiri. Ini dalam kitab ada tulis. 786 kali, waktu subuh, 7 hari berturut-turut, kan? Lepas tu minum air tu, bagi anak minum. Bagi anak bini minum. Apa dia? Menolak bodoh dalam diri, penerang hati. Banyak lagi lah, tu sikit-sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, arti bismillahirrahmanirrahim, tu bismillah. Apa dia? Dengan nama Allah yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Jadi bismillah dengan nama Allah. Allah ni bukan nama, bukan Tuhan. Allah ni nama, tuan-tuan. Sebut api, api tak keluar kat mulut. Sebut air, air tak keluar kat mulut. Dia panggil, apa dia? Dia panggil isim, nama. Jadi setiap isim mesti ada musamma. Apa? Tuan bagi nama. Jadi tuan bagi nama tu lah zat Allah yang kita disuruh wajib kenal. Bukan nama. Kenal nama tu kenal lah nama, kan? Tapi kenal nama dan apa dia? Kenal tuan bagi nama. Sebut api, tak kenal api. Payah juga, kan? Sebut air, tak kenal air. Payah. Jadi sebut nama, mesti kenal tuan nama. Tu bismillah. Jadi Allah di sini apa? Tak kena pada tuan, kena pada nama. Tuan mana ni dalam, nanti kita syarah lagi. Tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa dimulakan dengan bismillah? Kerana mengikut dan beramal, ulama mengikut dan beramal dengan hadis Nabi, kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Kullu amrin zibalin. Tiap-tiap pekerjaan, apa dia? Yang mempunyai cita-cita. Kita nak buat kerja baik, kita nak buat kerja ibadat, kita nak buat kerja ada pahala, ada cita-cita, kan? Kebaikan untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Tu dia. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan pekerjaan tu tadi. Kan? Tak mula dengan apa? Tak mulakan dengan bismillah, dengan bismillah fahuwa aqta'u. Maksudnya, maka terpotong. Maka terpotong hadis Nabi. Maksud kata terpotong kat sini apa, tuan-tuan? Kan? Lil barakah. Maknanya kurang berkat pada pekerjaan. Walaupun hakikat nampak sempurna. Buat kursi kayu, nampak pada mata, siap dah. Tapi, kurang berkat dalam pekerjaan kita. Tu dia kata terpotong. Dia kalau terpotong, kalau kata masa saya mengaji dulu, terpotong ni terpotong mana? Kalau terpotong kepala, settle masalah. Nampak tak? Buat kerja, baru nak buat kerja kayu, belum pasang lagi, belum ikat lagi. Bam, dah jatuh dah. Terpotong kepala lah tu, kita panggil, betul tak? Belum ikat lagi, betul? Ini terpotong mana? Terpotong bahagian ekor. Kerja dah siap dah, terpotong bahagian ekor. Tak nampak kerja. Tak nampak. Nampak macam, okey, cukup, semua dah komplit dah. Tapi, tak ada berkat. Tu tak ada berkat. Tu bismillah. Tu yang pertama ni. Bismillah.
Jadi kalau sempurna sekalipun pada zahir mata kita pekerjaan tu, pada hakikat di pekerjaan tu tak ada berkat langsung. Satu kalau Tok Guru sebut apa, ada kawan kita kan, kerja dengan kita, gaji sama dengan kita. Gaji sama. Dia kata, kenapa Tok Guru? Saya kerja sama dengan dia, ambil upah. Gaji saya RM30, gaji dia pun RM30. Tapi tengok makan mewah kawan ni. Saya RM30 tak cukup-cukup lagi. Malam kena cari kerja lain pula, buat part time. Tak cukup, hari Sabtu jalan lagi buat Grab. Tak cukup lagi, hari Ahad kayu lagi. Grab kereta pula. Tak Grab motor, Grab kereta. Macam tu lah lebih kurang. Dia panggil lil barakah. Jadi barakah-barakah ni wallahualam tuan-tuan lah. Tapi kalau siapa tuan-tuan ni ada di kalangan kita ni yang dapat rasa, kita dapat rasa. Apa dia? Berkatnya rezeki Allah Ta'ala. Sikit tapi tak habis-habis. Kan? Banyak tak cukup-cukup. Ni biasa. Ni biasa. Nak tahu berkat tak berkat, sikit tak habis-habis. Boleh belanja orang sana, boleh sedekah, tak pernah kedekut, tak pernah berkira. Nampak tak? Ni kehidupan realiti. Sedangkan orang yang duk mencari siang malam ni tak cukup-cukup kumpul duit, tak pernah cukup duit. Mengira lagi pula dengan kita. Air tadi buka tak tutup. Lampu bilik air buka tak tutup. Dia berkira pula dengan kita. Ni panggil ada masalah. Masalah apa? Masalah rezeki. Allah campak dalam hati kita kerisauan tentang rezeki tak habis-habis daripada pagi sampai ke malam. Tu. Minta lindung kita. Tu bismillahirrahmanirrahim. Pendek-pendek lah tuan-tuan. Mudah-mudah kan tak habis kan. Ingat nak habiskan mukadimah ni. Kemudian tu bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahman itu nama bagi zat yang bersifat ia dengan amat murah. Jadi Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat pemurah. Mana dia? Ar-Rahman. Pemurah. Apa dia pemurah? Boros. Allah Ta'ala ni boros. Dengan maksud tak sayang. Dia memberi tu tak sayang. Kemudian tak sayang beri pada siapa? Beri pada orang Islam pun dia beri, pada orang kafir pun dia bagi. Orang derhaka dengan dia pun dia bagi. Kan? Orang yang kufur dengan dia pun dia bagi. Orang yang beriman dengan dia pun dia bagi. Pasal tu Ar-Rahman. Kan? Allah Ta'ala ni bersifat dengan pemurah tertentu hanya di atas muka bumi saja. Tu Ar-Rahman tu apa dia? Bagi dia tu bagi pada semasa kita ni hidup. Tu Ar-Rahman. Kalau kaedah dia panggil apa? Khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Tu dia. Ar-Rahman. Khas pada lafaz apa? Tertentu lafaz Ar-Rahman tu nama bagi zat yang amat murah. Jadi tertentu nama Ar-Rahman tu bagi zat Allah Ta'ala yang maha pemurah. Dan tiada harus dinamakan dengan dia akan yang lain. Maksud kata Ar-Rahman ni kan, tiada harus dengan maksud haram dinamakan dengan dia, dengan Ar-Rahman ni pada yang lain. Pasal tu manusia ni kalau nama dia Ar-Rahman. Nama dia Rahman, apa dia? Kena ada Abdul Rahman. Kena disandarkan dengan Abdul Rahman. Dan itu khas pada lafaz, maksud kata khusus pada lafaz tadilah. Apa dia? Ar-Rahman ni kalau kita nisbah makhluk, kita kena sandarkan Abdul Rahman. Kemudian kan? Pada makna ni apa? Kan? Umum pada makna dengan maksud meratailah pemurahnya Allah Ta'ala ni tadi kepada sekalian makhluk, sama ada makhluk tu yang berakal atau tiada, yang kufur atau tidak, kan? Yang baik atau yang tak baik, tak kira siapa, meratai semua makhluk. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim tu nama juga. Nama bagi apa? Nama bagi zat Tuhan yang bersifat ia dengan amat mengasihani.
Jadi am pada lafaz dan khas pada makna. Apa maksud dia? Umum pada lafaz. Maksud kata rahim ni boleh pakai. Satu nama rahim ibu kita panggil rahim. Kan? Mengasihani. Umum pada lafaz, khas pada makna. Dan pada makna dia pula tertentu apa dia? Pengasih, mengasihani, amat pengasih Allah Ta'ala ni tadi di dalam negeri akhirat. Maksud kata orang kafir jangan duk canang, jangan duk minta lagi dah. Sebab yang ni memang tertentu bagi orang yang beriman. Itulah kelebihan orang yang beriman, tuan-tuan. Apa dia? Orang beriman ni, walaupun kita buat dosa sebanyak mana sekalipun, akhir kita akan masuk syurga insya-Allah, tuan-tuan. Ini janji Allah Ta'ala kepada orang yang mukmin. Pasal tu jangan pernah terlintas dalam hati kita wal-iyazubillah benda-benda yang luar daripada jangkauan manusia, akal manusia. Takut-takut jatuh akidah. Jangan kita menyebut tak tentu arah, kan? Jangan kita perbuat tak tentu arah. Sebab jatuh akidah ni salah satunya dengan perbuatan, dengan perkataan, kan? Jadi kena jaga yang tu lah. Tekad kita tu kena jaga betul-betul. Tu bismillah lah. Cukup lah bismillah. Tak maulah panjang-panjang. Tapi lah boleh faham kan. Tuan-tuan pun dah banyak mengaji dah. Sebab kalau kat sini banyak lagi ni saya nak syarah ni. Tapi tak cukup kot masa. Boleh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Kemudian kata tuan musannif, alhamdulillah. Alhamdulillah ni permulaan yang kedua. Permulaan ni ada dua. Satu dia panggil permulaan yang hakiki, apa dia? Bismillah. Kedua, permulaan yang idafi. Apa dia? Alhamdulillah. Permulaan yang di hadapan, terdahulu di hadapan. Jadi permulaan alhamdulillah ni, walaupun permulaan tu dimulakan dengan permulaan yang lain. Macam itulah kaedah dia. Tapi tak nak baca lah yang tu dalam sangat. Kita baca yang simple-simple je. Alhamdulillahilladzi. Artinya, bermula segala puji. Puji tu bagi siapa? Puji bagi Allah. Puji bagi Allah. Segala puji-puji. Puji dekat sini puji yang banyak. Puji bila sebut puji, alhamdulillah. Kan? Lam tu lam lil milki. Apa dia? Tertentu bagi Allah Ta'ala. Segala puji-puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Jadi puji ada berapa? Puji itu maklum. Puji ada 4. Puji. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Kan? Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Tu. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Jadi alhamdulillah segala puji tu maklum ya tuan-tuan. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, kan? Apa dia? Allah Ta'ala puji diri dia sendiri, kemudian puji qadim bagi hadis, kan? Allah puji makhluk dia, kemudian puji hadis bagi qadim. Apa dia? Makhluk puji Allah, kemudian puji hadis bagi hadis. Puji ada 4. Bila sebut puji,
Empat ni maklum, kita mesti tahulah. Kalau kita mengaji, kita mesti tahu. Puji qadim bagi qadim. Apa dia Allah sebut dalam Quran? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu Allah sebut. Kan? Artinya sebaik-baik penolong. Siapa dia? Sebaik-baik yang memerintah. Allah Ta'ala kata, akulah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan sebaik-baik yang menolong. Allah Ta'ala kata, siapa? Aku. Tu dia puji diri sendiri. Kemudian puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Kan? Sepertinya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ni'mal abdu innahu awwabun. Kan? Apa dia? Sebaik-baik hamba aku. Dekat sini, hamba yang disebut nisbah kepada Nabi Ayub. Kan? Innahu awwabun. Ialah hamba yang banyak padanya taubat. Itu sebaik-baik hamba yang banyak taubat. Mudah-mudahan kita pun bertaubat, tuan-tuan. Bukan kata kat tuan-tuan, saya sendiri pun. Sebab tak lepas kita setiap hari membuat dosa. Tu. Yang ketiga, puji qadim bagi hadis. Apa dia? Puji hadis bagi qadim. Apa dia? Hamba puji Allah Ta'ala. Macam kita selalu sebutlah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat aja nikmat, kita sebut Alhamdulillah, tu kita puji Allah Ta'ala. Dan yang keempat dia apa dia? Puji hadis bagi hadis. Kita puji makhluk. Kita sendiri puji makhluk. Kita puji makhluk. Seperti kita cakap apa? Zaid tu betul-betul pemurah. Kan? Zaidun karimun. Zaid ni pemurah sungguh. Jadi pemurah-pemurah tu kita puji bukan Zaid. Kita puji. Keempat-empat puji ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kata puji tu kembali. Sebab apa cakap macam tu? Sebab rukun puji dia ada lagi rukun puji. Kita tak maulah dalam sangat. Cuma nak bagi tahu puji-puji ni semua kembali kepada Allah. Jadi kita nak kena faham setiap kali kita puji tu puji apa. Tak kira lah kita puji diri sendiri. Kita pun ada masalah juga kan. Nak semayang puji diri sendiri. Pakai kemas puji diri sendiri. Bawa kereta besar kita puji diri sendiri. Masalah penyakit. Jadi puji ni bila kita faham, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tu kata setiap perbuatan kita, kalau kita faham, kita baca bismillah, kita sandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita solat angkat takbir, kita sandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita buat apa je tuan-tuan, kita tak lepas daripada menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sikit-sikit dia akan buka. Buka apa? Buka hati kita ni lapang. Baru kita lapang. Sebab apa? Tak ada sifat keakuan. Hari ni kita semua sifat keakuan. Rumah aku punya. Kereta aku punya. Bini aku punya. Anak aku punya. Rezeki aku punya. Ilmu aku pandai. Nampak? Sedangkan semua ni bukan sifat keakuan. Semua Allah Ta'ala punya. Bukan kita punya. Bukan kita punya. Kita tak mampu pun. Tu puji. Jadi kena faham lah sikit-sikit tu dia ada rukun puji lagi. Tapi kalau nak sebut pasal rukun puji pula terlalu dalam lah. Saya tak maulah ke dalam sangat. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Apa dia? Puji itu bagi Allah. Puji yang mana? Puji yang kita maklum tadi. Puji yang 4 tu kembali kepada Allah. Yang sifat bagi Allah Ta'ala tu, apa dia? Menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin. Jadi puji ni tadi tertentu bagi Allah. Apa dia? Siapa yang menaikkan? Allah lah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin. Ni ibarat tuan-tuan tu saya kata kitab ni tinggi. Jadi apa erti? Apa maksud yang ulama kita nak sebut kat sini? Kan? Yang menaikkan ni maksud dia apa ni?
Di sini ulama kita, tuan musannif kita, dia nak menserupakan langit tu tempat naik matahari. Dia panggil tempat naik matahari. Kan? Dia panggil sini tashbih, nak mentashbihkan. Tashbih tu menserupakan. Dan siapa? Allah Ta'ala ni menaikkan pada beberapa langit. Apa yang Allah Ta'ala naikkan pada beberapa langit? Matahari dan bulan. Kan? Segala hati orang yang mukmin. Apa pula maksud dia kena mengena dengan orang mukmin? Dengan maksud bahawa Allah menserupakan hati orang yang beriman ni, tuan-tuan, seperti mana Allah Ta'ala menaikkan bulan dan matahari yang mencerahkan segala alam, macam itulah hati orang mukmin ni pada mencerahkan ilmu tauhid, mencerahkan akidah bagi diri dia sendiri. Tu dia. Kan? Dia ada hissi dan dia ada maknawi. Pada hissi apa? Kan? Pada hissinya, kalau tengok pada perkataan ni tadi, kan? Tuan musannif kita nak menserupakan langit tu tadi. Menserupakan dengan apa? Dengan hati sekalian orang yang mukmin. Itu dipanggil maknawi, pada makna yang dikehendaki pada ibarat ni. Apa dia? Yang dikehendaki ialah hati-hati orang mukmin tu. Pada pihak mana yang kata diserupakan tu? Pada pihak kedua-dua tu tempat naik. Langit tu tempat naik tak? Tempat naik apa? Tempat naik matahari, tuan-tuan. Bukan tempat naik burung. Tempat naik matahari dan bulan. Itu langit. Jadi, hati bagi orang mukmin tu pula tempat naik pengenalan yang bangsa maknawi. Tempat naiknya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat naik apa dia? Akidah, iman dan Islam. Itu dia tempat naik apa? Tempat naik iman dan tempat naik Islam. Itu mana langit dia? Hati kita. Hati orang yang mukmin. Sebab apa cakap macam tu? Sebab pada hati orang-orang yang kufur, takkan naik iman dan Islam. Mana contoh tuan-tuan tengok pada orang yang kufur, sikit pun tak terlintas dalam hati dia, kan? Nak meninggalkan maksiat. Betul? Sikit pun tak terlintas dalam hati dia, yang besok dia mati. Sikit pun tak terlintas dalam hati dia, apa dia? Kan? Hukum hakam yang Allah dah tetapkan, makan babi tak boleh, tutup aurat, tak buka aurat tak boleh. Tak ada terlintas dalam hati dia. Dia buat tu dia rasa seronok. Waliyazbillah. Ni pasal tu tuan musannif kita sebut macam ni. Supaya apa? Supaya kita rasa syukur hati kita ni, tuan-tuan. Allah jadikan hati-hati orang yang beriman ni tempat naik apa dia? Iman dan Islam. Sebab hati engkau ni dipilih, maka aku naikkan iman dan Islam, mencerahkan seluruh jiwa, roh dan tubuh engkau, supaya engkau boleh buat ibadat pada aku. Nampak? Tapi kalau aku gelapkan kau punya langit, mana langit? Aku gelapkan hati engkau, nescaya tak ada tempat bagi iman dan Islam pada hati kita. Waliyahzubillah. Ada, semua ada dalam ni. Cumanya saya pendekkan bahasa mudah tuan-tuan faham. Tu. Itu ibarat dia. Ini kalau baca dalam-dalam pun tak boleh tu. Pasal tu dia sebut fi. Kan? Apa dia? Fi samawati qulubil mu'minin. Pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin. Tu di pasal dia panggil kat situ wajah syabah yang dikehendaki dekat sini apa? Hati kita ni ialah tempat petunjuk. Allah Ta'ala campakkan tempat petunjuk. Tempat petunjuk bagi orang yang beriman.
Padahal cemerlang ia hati tu tadi. Bukan. Padahal cemerlang ia, tuan-tuan dobit Padahal cemerlang ia apa dekat sini? Ia matahari. Padahal cemerlang ia apa? Ia matahari. Kan? Kalau kita tengok pada matahari yang Allah Ta'ala naikkan kepada langit tadi tu, cerah tak tuan-tuan? Jelas tak? Ada matahari nampak jalan. Ada matahari terang mata. Betul? Tu dia panggil jilah. Apa jilah? Jelas. Nampak betul. Tadi gelap, sekarang dah cerah. Tu dia. Padahal cemerlang ia. Ia apa? Ia matahari tu tadi. Dengan tu takluk pula pada hati kita. Dengan cahaya tauhid. Pada kita pula, apa dia? Kalau Allah Ta'ala dah angkat iman dan Islam tu pada hati kita, sepatutnya lah jelas pada kita iman dan Islam. Berakidahlah kita dengan jilah, dengan jelas, dengan yakin. Tu dia, dan yakin. Sebab apa? Sebab cahaya tu tadi Allah Ta'ala yang naikkan dalam hati kita. Sebab tu nak kata akidah ni, orang mengaji berpuluh tahun pun belum tentu nampak. Tapi kalau Allah nak buka, dia akan nampak. Apa ni? Setiap apa yang kita faham bukan milik kita, tuan-tuan. Boleh kenal Allah Ta'ala, Allah izin. Boleh tahu hukum fiqh, Allah izin. Boleh jadi doktor, Allah izin. Boleh jadi profesor, Allah izin. Nampak? Tak adalah kasta dalam kehidupan. Hari ni semua aku, tu kata, hari ni semua aku menyebabkan kita double standard. Double standard ni yang jadi masalah. Tu dia hati. Dan yakin. Maksud dengan yakin ni dengan cahaya yakin. Jadi cahaya tauhid yang Allah Ta'ala naikkan, apa dia? Pada hati-hati setiap orang yang mukmin tadi tu, bukan naikkan semata-mata naik tu dengan yakin. Apa dia? Cerah hati kita dengan cahaya tauhid. Cerah hati kita. Nampak orang sebut pasal akidah, tak boleh buat main. Orang sebut dia ni lari akidah, tak boleh buat main. Kita bukan main-main. Memang kita betul-betul berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu dia. Boleh tak? Sikit lagi. Habiskan ni lah. Habiskan apa? Ni kalau habiskan pun panjang kat ni. Dapat ibarat tadi? Tak dapat yang tu tuan-tuan, terus tak boleh baca kitab. Itu je yang permulaan. Nampak macam mudah. Berat tu. Kat sini syarah panjang ni, tapi saya tak baca semua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati. Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalati wa tasdiki hidayatihi. Ini wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati. Ini disebut dengan khabariyah lafzan, insya'iyatan maknan. Kalau tengok pada apa? Pada penulisan ni wassalatu wassalamu. Apa dia? Kalau tengok pada lafaz ni
Lafaz kalau tengok dia suruh nak cerita. Kalau tengok pada lafaz nak cerita. Insya'iyatan maknan, tapi pada makna yang dikehendaki di sini ialah berdoa. Wassalatu wassalamu, bermula rahmat Allah Ta'ala. Itu dia, wassalatu wassalamu. Apa dia rahmat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala beri, turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula rahmat Allah Ta'ala tu tadi, yang disertaikan dia kan rahmat tu dengan membesar. Betul tak? Kalau kat sini, dan rahmat dan sejahtera. Dan rahmat dan sejahtera. Jadi rahmat dekat sini dengan maksud apa? Kan? Allah turunkan rahmat tu. Allah beri pada Nabi. Apa dia? Kasih sayang Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala kurnia. Kurnia apa? Kurnia kepada Nabi. Nikmat. Kurnia-kurnia tu, kurnia apa? Kurnia nikmat dan juga kemuliaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tu dengan maksud rahmat. Dan rahmat dan sejahtera. Dengan makna sejahtera, Allah Ta'ala pula beri pada Nabi kita ni sejahtera dan juga sentosa daripada tiap-tiap yang dibenci. Selamatkan hati Nabi ni daripada gundah gulana, daripada ketakutan. Siapa yang selamat dan sejahterakan tu? Allah Ta'ala. Pasal tu dipanggil khabariyah lafzan insya'iyatan maknan. Pada khabarnya nampak macam nak cerita, tapi sebenarnya nak suruh apa? Kita ni berdoa. Doa pada Allah Ta'ala. Allah, turunkanlah apa dia, kasih sayang kau ke atas Nabi, ke atas penghulu kami. Macam tu. Allah, apa dia? Turunkanlah keselamatan kau kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Dan rahmat dan sejahtera atas jurubahasa. Jurubahasa ketuhanan. Siapa dia jurubahasa ketuhanan? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab apa panggil kata jurubahasa ketuhanan? Sebab Nabi lah yang menterjemah dan membalikkan perkataan supaya kita dapat faham. Perkataan siapa? Perkataan daripada Allah Ta'ala. Dia panggil lughah lah. Kita panggil perkataan, bukan bahasa. Bukan perkataan, bahasa. Cakapan kepada satu cakapan yang kita mudah faham. Siapa tu? Jurubahasa Nabi kita. Sampai kita boleh reti makna, kehendak apa daripada wahyu yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita tu. Nabi sampaikan kepada kita sampai kita boleh reti. Sampai kita boleh faham dan beramal. Seterusnya beramal lah. Dan yang menunjuk kepada keesaannya. Tu Nabi kita ni, dia balikkan bahasa tu tadi, cakapan tu tadi, supaya kita mudah faham. Dan kita diberi tunjuk oleh Nabi. Tunjuk-tunjuk kepada siapa? Kepada keesaannya, keesaan Allah Ta'ala. Siapa yang tunjuk? Nabi yang tunjuk pada kita. Penghulu kita, tu dia. Dan rahmat dan sejahtera kepada siapa? Penghulu kita. Siapa dia penghulu? Kenapa sebut penghulu? Penghulu ni apa maksud, tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penghulu ni yang memerintah pekerjaan segala umat.
Tu panggil penghulu. Nabi kita. Pasal tu kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalimah Sayyidina ni pun jadi viral tuan-tuan. Zaman ulama kita ni, apa dia? Sampai sekarang. Dia kata tak boleh sebut Sayyidina. Bida'ah. Dia bantai arak menongging-nongging sampai tertongging, konsert semua dia bawa, tak bida'ah pula. Ni. Punya teruk perangai. Ni. Jadi penghulu tu. Salah ke kita nak tambah jadi sebut Sayyidina? Tak salah. Sebab kita membesarkan. Membesarkan apa? Membesarkan jasa Nabi. Untuk kita nikmati, apa dia? Rahmat Allah Ta'ala. Apa Allah turunkan Nabi-Nabi ni? Kan? Dia panggil Sirajul Munir. Pencerah alam, tuan-tuan. Turunnya Nabi cerah mata hati kita. Daripada kelam kepada terang. Siapa bagi turun? Allah Ta'ala. Jadi, salah ke kalau kita kata kita sebut Sayyidina? Penghulu ni sebagai yang memerintah kepada sekalian umat. Dia yang menunjuk kita kepada keesaannya Allah Ta'ala. Tu Wahabi. Yang itu pun jadi modal. Jadi dengan maksud memerintah apa dia? Dia yang mentadbir segala hukum hakam yang ada atas muka bumi ni, tuan-tuan, yang keluar daripada perkataan yang Allah kehendak. Itulah ayat Quran. Dia gali keluar, bagi tunjuk dengan kita. Tu dia penghulu. Sebab tu disebut dengan penghulu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad. Yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi. Jadi Nabi ni dibangkitkan dengan segala mukjizat. Kenapa kata dengan segala mukjizat? Kan? Yang mengalahi. Sebab mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi ni melemahkan makhluk, yakni makhluk tak mampu nak tiru. Tu dia mukjizat yang Tuhan bagi pada Nabi. Tujuan dia, kan? Tu ke depan ni. Tujuan dia. Kerana, tu elat pada kata apa dia? Mukjizat Nabi ni mengalahi segala ahli-ahli ilmu, sihir, segalalah. Sebab melemahkan makhluk daripada nak tiru. Nabi belah bulan, tak ada orang boleh buat. Tu mukjizat Nabi. Elak dia kerana mengkuatkan risalahnya dan membenarkan penunjuknya. Membenarkan penunjuknya. Maksud kata zaman Nabi ni dulu, orang-orang kafir ni, puak-puak kafir ni, dia cakap apa? Dia ni bukan Nabi. Kan? Mana ada Nabi macam ni? Engkau tidur, dia tidur. Engkau makan, dia makan. Engkau penat, dia penat. Nabi macam ni ke? Ni orang kafir punya pandangan. Apa dia? Dia cakap Nabi bukan macam ni. Habis tu Nabi macam mana? Dia kata Nabi ni daripada kalangan malaikat baru boleh panggil Nabi. Kan? Tu yang dia sebut tu apa? Angel. Yang ada bulat atas kepala dia tu. Tu orang kafir. Pasal tu bila sebut kat sini, apa Tuan Musani kita sebut? Tujuan turunnya mukjizat kepada Nabi ni bagi mengkuatkan risalah apa? Risalah yang dibawa. Ya. Dan petunjuk. Nabi cakap, orang percaya. Sebab apa? Sebab mukjizat yang ada pada Nabi tu, orang tak mampu nak buat. Jadi mustahil pada adat dia panggil. Adat pada manusia biasa ni tak boleh buat lah. Bawa turun bulan mana boleh buat, tuan-tuan. Kan? Bawa lah ahli sihir besar mana pun dia tak boleh buat. Zaman tu lah. Tu kata mengkuatkan risalah. Habis. Pendek-pendek je. Wa ala alihi sikit ya. Pukul 9 kita berhenti boleh ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ala alihi alladhina balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi.
wa ashabihi allazi bizaghu nujumal huda binasi akhbarihi. Binasi akhbarihi. Ada baris kat situ? Saya ni dobik dah terlampau banyak lah. Baris pun dah tak nampak lah. Ha? Binasi kan? Tengok sini. Binasi. Bukan so binasi ikhbarihi. Betul? Bismillah. Dan salam dan sejahtera tu tadi. Kan kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera ke atas baginda Nabi SAW. Wa ala alihi alladhi. Apa dia? Dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang apa dia keluarga Nabi tu? Sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi. Jadi keluarga Nabi ni kan, oleh kerana mulianya Nabi kan, berjangkit kemuliaan Nabi ni sampai kepada keluarga Nabi. Itu dia. Oleh kerana mulianya Nabi SAW, tu dia kata, sampai kita masuk dalam doa. Ni doa ni. Nisbah doa lah. Tapi dekat sini, kan, keluarga Nabi yang dikendaki dekat sini pada makam doa. Pada makam doa. Sebab keluarga Nabi ada pada makam zakat, kan? Kalau pada makam zakat, apa dia? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Pada makam doa, siapa dia? Seluruh umat Islam termasuk ahli maksiat. Kerana terlebih-lebih lagi ulama kata, ahli maksiat ni lagi rajin doa. Tuan-tuan yang main-main. Ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat, selagi mana dia tu tak kufur, dia masih beriman, insya-Allah ada cahaya pada hati dia. Apa dia berdoa? Dia selawat. Jadi makam doa kat sini termasuklah kita, mudah-mudahan. Tu dia panggil kepada beberapa pangkat. Yang sampai mereka itu siapa? Keluarga Nabi. Kepada beberapa pangkat yang tinggi. Tinggi-tinggi tu dengan ketinggian qadarnya, miqdar dia. Mana? Tu nak sebut tadi. Saya dah sebut dah sebelum ni kan. Masa kita baca asal i'tiqad. Ada dobik tak? Tu dia. Jadi pada makam zakat keluarga Nabi ni, apa dia? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan pada makam puji, ini tiap-tiap orang mukmin yang takut. Ni ulama' tuan-tuan. Wali Allah. Yang takutkan Allah Ta'ala, dia duduk pada makam puji. Ni yang sebut dalam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, keluarga tu. Kan? Bila sebut dalam selawat tu, wa ala alihi, kalau kita faham keluarga yang mana, kita termasuk dalam doa. Wa ala alihi. Jadi doa, kalau kata makam, ada 3. Pertama, makam zakat. Makam zakat ni, kan, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Haram makam zakat. Haram makan zakat. Kenapa dia panggil makam zakat? Kerana haram makan zakat. Kemudian pada makam puji, ulama kita, wali Allah. Waliullah yang ada atas muka bumi kita ni duduk pada makam puji. Kerana apa? Kerana mereka ni lah yang paling takut dengan Allah Ta'ala. Dan pada makam doa, iaitu tiap-tiap orang mukmin, kita lah. Jikalau adalah ia orang mukmin, orang yang berdosa sekalipun. Maksud kata ahli maksiat sekalipun, kan,
terlebih sangat berhajat kepada doa. Lagi-lagilah dia berhajat kepada doa daripada orang yang lain. Dan segala taulannya, wasahbihi, dan segala sahabatnya. Taulan di sini kawan lah, sahabat. Sahabat Nabi. Yang mana? Yang gilang gemilang. Kenapa dia sebut yang gilang gemilang? Kan? Sebab sabit dengan hadis Nabi, ashabikan nujum. Sahabat aku tu seperti bintang-bintang. Nabi sebut. Apa dia? Hari ni kita masih lagi mengikut apa yang sahabat dah usahakan sampai kepada tabi'in, tabi'un, sampai kepada ulama' kita. Siapa bawa tuan? Jauh sahabat ni berjalan. Kita ni sebab kita tak baca sirah. Kalau baca dengan Ustaz Laidin, Allah Akbar. Dia boleh baca belah India ni, sahabat mana yang turun. Belah China ni, sahabat mana yang turun. Sahabat turun naik kuda. Bukan naik aeroplan. Kan? Berapa mujahadah tu yang naik kuda, yang naik unta. Berapa puluh tahun ni nak sampai dakwah pada kita. Hari ni kita boleh ada Islam. Senang-senang kita tak beramal. Tu dia panggil yang gilang gemilang. Jadi sabit dengan hadis Nabi lah, ashabikan nujum. Hal keadaan mereka itu sahabat. Betul tak? Ke saya baca salah ni? Kan? Ui, sikit lagi, habis. Saya ambil pendek je lah. Hal keadaan mereka itu, yakni hal keadaan mereka itu para sahabat tu tadi, kan? Petunjuk. Hal keadaan mereka itu segala bintang petunjuk, yakni hal keadaan para sahabat ni tadi diserupakan dengan bintang. Pada pihak mana? Kan? Pada tiap-tiap bintang tu tadi memberi petunjuk kepada orang-orang yang duduk di tengah laut dalam keadaan gelap. Dia tak tahu mana barat, mana timur, mana selatan. Siapa yang tunjuk? Bintang lah. Kita sesat barat, tak tahu mana iman, mana akidah, mana Islam. Kita tak tahu mana hukum, hakam. Siapa yang bagi petunjuk? Ulama' sampai kan tuan-tuan? Sahabat. Ulama'. Sahabat-sahabat yang sampai kan? Itu dia. Itu dia kata gilang gemilang hal keadaan dia orang ni. Apa dia? Segala bintang petunjuk. Tu hal keadaan sahabat ni tadi. Nak tahu. Orang sesat boleh nampak jalan. Kan? Jadi sahabat ni tadi memberi petunjuk hal keadaan sahabat ni kita tahu dengan nas. Dengan nas dekat ujung tu apa dia? Tu kata sabit dengan hadis Nabi tu, ashabikan nujum. Sahabat aku ni seperti bintang. Nabi sebut sikit je tuan-tuan, maksud dia dalam lah. Maksud dia. Tu, base. Betul kan? Habis kan? Sekejap. Wa ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa ba'du fahadhihi risalatun fi fanni tauhidi jama'tuha min iddati kutubi mu'tabarah. Wa ba'du di sini apa ni? Nak tukar alih cara percakapan lah. Tadi ni dia panggil muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab. Tuan pengarang kita. Ni nak masuk kepada yang kedua ni. Ni cara percakapan yang aturan yang lain. Wa ba'du, kemudian dari itu, maka ini apa? Ini suatu risalah pada i'lam, pada ilmu tauhid, pada mengetahuikan, pada menyatakan apa dia? Tauhid.
Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'tam. Tanda kat situ tuan-tuan. Wa ba'du. Akan datang kita sambung kat situ. Lebih kurang saya minta maaf tuan-tuan, sebabnya saya nak bawa ringkas je, saya tak mau bawa berat. Nanti saya bawa berat, tuan-tuan berat, saya pun berat. Jadi pening. Yang tak bawa berat ni pun rasa macam dah berat dah. Kalau bawa berat lagi pengsan kan. Maksud bawa lebih-lebih kurang je lah. Bawa bahasa-bahasa yang tuan-tuan mudah faham, saya pun mudah faham. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'tam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.